Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Indah berbalam di awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita dipertemukan pada hari ini dalam program Bual Bicara PDPR Maktab Rendah Sains Mara PDRM Kulim yang berlangsung secara atas talian menerusi aplikasi Microsoft Teams di bawah tajuk Cabaran dan Peranan Ibu Bapa dalam merealisasikan PDPR. Untuk makluman hadirin sekalian, program ini merupakan anjuran Jawatan Kuasa Muafakat dengan kerjasama ahli-ahli Badan Wakil Pelajar MRSM PDRM Kulim. Semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan akan dapat memeriahkan lagi suasana majlis kita pada malam ini. Bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Saudara Muhammad Unas bin Akbar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka samiun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Innakal barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau jua segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Syukurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis bual bicara PDPR yang diadakan kami pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencatat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan program Bual Bicara PDPR ini dengan jayanya, insya-Allah. Hadirin sekalian, tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya menjemput Dr. Ahmad Bakri dan Ismail selaku Yang di-Pertua Muafakat MSM PDRM Kulim merangkap moderator kita pada malam ini untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Maksud itu seperti asrama dan juga sebagainya. Beliau akan menyentuh beberapa isu seperti program-program motivasi, program homeroom dan juga keberkesanan homeroom, fungsi-fungsi guru-guru homeroom dan juga aktiviti-aktiviti dalam PDPR. Juga akan disentuh insya-Allah kalau masa mengizinkan adalah program kaunseling dan rutin pelajar semasa PDPR. Juga saya ingin memaklumkan perjalanan webinar ini kita akan memberikan masa sebanyak 15 minit kepada setiap panel dan diikuti dengan sesi soal jawab selama 10 minit. Semasa sesi Q&A ini, ibu bapa boleh menanyakan soalan ataupun mengemukakan pendapat ataupun komen kepada ahli panel bagi tajuk pengisian tersebut. InsyaAllah jika ada persoalan yang menyentuh isu-isu panel yang lain, persoalan itu akan kita tangguhkan kepada panel yang berkenaan. Ibu bapa boleh menggunakan feature angkat tangan di dalam Teams ataupun raise hand. Mungkin kalau tak boleh ataupun tak tahu macam mana nak menggunakan feature ini, boleh bertanyakan anak-anak di sebelah. Begitu juga tuan-puan juga boleh menggunakan message, ya, aplikasi message di dalam webinar kita dan boleh type di bahagian message pertanyaan-pertanyaan tuan. Diharapkan ibu bapa dapat berinteraksi agar kita menjadikan bual bicara ini selancar yang mungkin dalam mendapat maklumat daripada panel dan juga feedback daripada ibu bapa tentang masalah PDPR dan juga sebagainya. Dan tanpa melengahkan masa, izini saya menjemput ahli panel kita yang pertama iaitu Tuan Pengetua, Cikgu Zam dalam pengisian berbicara yang pertama. Dengan ini dipersilakan Tuan Pengetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih moderator kita, Profesor Madia, Dr. Ahmad Badri bin Ismail, dan juga merangkap yang di-Pertua Muafakat. Ahli-ahli panel, Timbalan Pengetua Timbalan Akademik, Cik Nur Syam, Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar, Ustaz Khairul Fahmi, guru-guru, AJK Muafakat dan ibu bapa sekalian. Okey, alhamdulillah kita pada malam ni saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Muafakat dengan inisiatif yang mereka buat ni dan juga kerjasama yang kolaborasi dengan Badan Wakil Pelajar. Kita buat satu program pada malam ni dan saya ucapkan terima kasih kerana ini akan memberi peluang kepada kita, memberi peluang pada pihak pengurusan untuk bertukar-tukar fikiran dan pendapat dengan ibu bapa tentang perjalanan PDPR supaya kita pastikan PDR kita ni mendapat dalam kesan yang optimum. Okey, dengan memang betul lah tajuk yang diberikan tu ialah cabaran dan peranan ibu bapa dalam melaksanakan PDPR. Seperti yang telah kita ketahui, saya rasa ingin sangat berterangkan sedikit tentang kecemerlangan kita untuk mengetahui ibu bapa semua. Alhamdulillah kita pada tahun ni keputusan SPM kita 2020 adalah sangat baik kerana di mana pelajar kita berbanding dengan pada tahun lepas hanya seorang saja dapat 9A, tapi tahun ni kita dapat 10A. 9A itu seramai 10 orang, 8A ada 7 orang, 7A ada 9 orang dan kebanyakan pelajar-pelajar kita adalah mendapat sekurang-kurangnya 5A sehingga lebih kurang 45 orang. Okey, insya-Allah itu adalah bagi saya, bagi kita pihak pengurusan itu adalah sudah menjadi sejarah kerana mendutas lepas. Dan kita mohon tahun ni kita akan ingin mencipta satu sejarah yang baru pula. Insya-Allah kita sama-sama kita akan lakukan bersama-sama. Okey, untuk itu kita sebenarnya kita tengok berdasarkan result pelajar-pelajar kita. Untuk result anak-anak tuan-puan sebenarnya adalah sangat-sangat baik. Di mana pelajar tingkatan 5 sekarang ni daripada 109 orang, 100 orang pelajar kita mendapat 3.0 ke atas. Okey, 3.0 ke atas dan di mana 3.5 iaitu kepujian pengetua adalah seramai 71 orang. Dan pelajar kita ada 3 orang pelajar kita mendapat 4 flag untuk pelajar tingkatan 5. Bagi pelajar tingkatan 4 pula, kita ada lebih kurang 86 orang daripada 100 orang ada 3.0 dan untuk 3.5 kita ada 2 orang dan untuk seramai 56 orang form 4 mendapat 56 orang. 56 orang dapat 3.5 ke atas. So kecemerlangan kita ni kita nak teruskan. Kita nak teruskan tapi kita ada kekangan di sini di mana untuk pengetahuan semua kita tahu kita sekarang berada dalam PDPR. Satu perkara yang kalau pergi kita sebenarnya sudah pun berlangsung dekat 2 tahun lah tentang PDPR ni. So memang kita akui kita banyak menghadapi cabaran-cabaran dan juga masalah-masalah yang kita hadapi. So dengan saya telah pun membuat dua cabaran. Iaitu sebenarnya cabaran tu bukan setakat cabaran kepada ibu bapa, dia juga cabaran kepada pihak maktab. Kerana dua-dua adalah mempunyai cabaran masing-masing. Saya pergi ke cabaran ibu bapa dululah, kan. Okey, saya nak maklumkan ibu bapa kita ada, saya senaraikan cabaran yang perlu hadapi oleh ibu bapa adalah saya tengok sini ada 3 yang saya senaraikan yang mungkin kita boleh bincang bersama pasal ini buah bicara kan. Ini kita punya ni. Apa yang kita tengok ialah yang pertama tentang kekangan masa yang hadapi oleh ibu bapa. Kerana ada setengah-setengah ibu bapa kita, ada setengah-setengah ibu bapa memang orang kata apa, memang bekerja walaupun bekerja di rumah, memang bekerja. Ada yang terpaksa keluar untuk bekerja di pejabat apa semua tu. Itulah kekangan yang parents hadapi. Dalam masa yang sama mereka juga perlu melihat pembelajaran anak-anak mereka. Kerana dari segi pemantauan apa semua, dari segi maktab insya-Allah kita pantau. Tapi dari segi persediaan pelajar-pelajar berada di rumah. So bila sebut saja persediaan,
ada beberapa perkara yang perlu kita sediakan, iaitu mungkin dari segi smartphone, dari segi laptop dan tempat yang sesuai untuk pelajar-pelajar menjalani proses pembelajaran. Dan itu tidak masuk lagi tentang ada adik-adik dia juga memerlukan laptop atau memerlukan smartphone untuk pembelajaran. Itu memang satu cabaran yang besar kepada ibu bapa. Memang satu yang besar. Yang kedua, yang ketiga bagi saya ialah penjagaan emosi pelajar-pelajar kita di rumah. So untuk mengetahui ibu bapa dan hadirin sekalian, sebenarnya kita sebenarnya telah buat satu serambang. Pelajar-pelajar kita memang ada masalah dari segi segi emosi dia memang tidak stabil bila belajar PDPR di rumah. Bandangkan kerana dari segi keadaan kena siapkan kerja, dan dalam masa yang sama juga kena juga kalau yang jaga adik tu memang kena ada jaga adik. Dan juga ada juga harapan yang besar, yang tinggi kepada ibu bapa. So saya harap dengan kerjasama kita ni, mungkin kita boleh bincang balik pasal emosi pelajar kita bila nak prepare untuk dia orang belajar, mereka dalam keadaan emosi yang stabil. So pihak kita lah, kalau ni kita nak minta supaya kita sama-sama menengok emosi kita. Dari pihak maktab memang sebenarnya kita ada kaunselor 2 orang, memang kita akan tengok dari segi keadaan emosi pelajar-pelajar kita. So memang itu cabaran yang kita perlu bincangkan how kita nak buat. So bagi kita dari segi emosi tu kita dah ada talian, memang boleh berjumpa dengan kaunselor kita. So bila masuk tak ada masalah. Itu cabaran. Cuma cabaran yang kita tak dapat nak selesaikan ialah dari segi mungkin penggunaan peranti lah, segi smartphone, laptop apa semua tu. So mungkin dengan masalah-masalah tu mungkin ibu bapa ada cara tersendiri kot untuk menyelesaikan masalah tu. So bagi kita sebenarnya kita tahu dan kita faham akan masalah-masalah tu, dan bagi kita akan cuba menyelesaikannya. Okey, itu bagi side ibu bapa. Bagi side dari segi maktab pula, seperti bila berlaku PDPR akan berlaku dengan keperluan-keperluan yang perlu disediakan, ibu bapa perlu sediakan. So bagi kita pula, kita sediakan guru-guru sebenarnya untuk pengetahuan ibu bapa sekalian. Kita sebenarnya sudah menyediakan guru-guru kita ni 2 tahun lepas. Sejak 2020, memang kita telah pembekalkan dengan cikgu kita dengan khusus untuk persediaan untuk online punya PDPR ni. So salah satu sekarang ni cikgu kita sentiasa mencari aplikasi ataupun aplikasi cara-cara termudah supaya masalah-masalah yang dihadapi pelajar di rumah, contoh macam peranti tak cukup, dari segi data apa semua tu. So cikgu kita memang mencari kaedah-kaedah yang tertentu sebab untuk supaya bila pelajar buat PDPR, data yang digunakan tu tidak tidak habis cepat ke apa ke. So cikgu kita memang menggunakan, sebab tu cikgu kita jarang menggunakan online. Pasal banyak dia punya bila live ni banyak dia guna. Tapi sekarang ni cikgu kita dah jumpa satu kaedah yang baru, iaitu guna Telegram punya communication. InsyaAllah. So itu yang kita hadapi. Kita tahu masalah yang ibu bapa hadapi. So kita cuba selesaikan juga masalah-masalah tersebut. Dan alhamdulillah kita pada 2021 tu kita benarkan pelajar menggunakan smartphone. So sememangnya itulah sebenarnya tujuan kita, supaya masa pelajar bersemuka hari tu, so cikgu-cikgu kita mengambil peluang untuk mengajar macam mana menggunakan smartphone. So alhamdulillah saya rasa memang satu benda yang baik lah. So pelajar kita saya rasa dari segi penggunaan smartphone tidak punya masalah dari segi tu. Dan dari segi harapan kita, kita berterima kasihlah kepada Muafakat kerana menjadi orang tengah kepada pihak pengurusan. Kerana bila masalah yang berlaku, kita salurkan kepada AJK Muafakat juga, salurkan kepada ibu bapa. So mungkin itu yang kita mahukan. Pasal PDPR ni communication adalah sangat-sangat penting. Kerana kita tak boleh nak bersemuka. So komunikasi kita kena
baguslah. Itulah sebenarnya. Cuma untuk pengetahuan ibu bapa juga, saya mengambil sedikit masa sikit pasal saya nak maklumkan, bukan setakat cikgu saja yang buat program ni. Saya berterima kasih juga kepada Badan Wakil Pelajar. Kita memang punya inisiatif dia di mana mereka telah satu create wakaf ilmu. Wakaf ilmu ni di mana mereka meletakkan nota-nota setiap subjek. Bukan daripada tingkatan 4, tingkatan 5, kan? Daripada tingkatan 2, 3, 4, 5 mereka letakkan. Dan sekarang ni kita sudah ada juga daripada masing-masing. Kita ada kolaborasi dengan MSC Baling. So perkara-perkara ni kita buat satu program ni supaya menyelesaikan masalah-masalah yang di mana data tak cukup ataupun pelajar tak ingat live. So pelajar boleh tengok program-program ni mana kelas dah habis tapi pelajar boleh tengok lagi nota-nota yang disediakan. InsyaAllah wakaf ilmu. Yang kedua sekarang ni mereka telah buat yalah sekarang ni ada bila PTBR berlaku. So kita ada Edutopia. Edutopia ni lah pelajar-pelajar kita sendiri, pelajar-pelajar tingkatan 5, dia memilih pelajar-pelajar yang cemerlang setiap subjek dan mereka buat tuition dia orang sendiri. So ini memberi kita panggil dia sebagai guru muda. So secara tak langsung, kalau pelajar-pelajar ni kita segan nak tanya guru kita ke apa ke, mereka akan menggunakan pelajar-pelajar Badan Wakil Pelajar yang memang dia orang bagus dari segi subjek masing-masing. Dan sebenarnya mereka dipantau oleh guru tentang apa yang mereka ajar. So itu yang kita hadapi, dan juga ibu bapa hadapi. So kita sebenarnya kita sama-sama cuba saling saling bekerjasama. So kita tahu masalah ibu bapa, cabaran yang hadapi dan ini yang pihak maktab buat. So insya-Allah kita akan buat yang terbaik untuk ni dan itu saya rasa daripada saya Prof. Dan mungkin kita memerlukan memang kerjasama daripada ibu bapa. Memang itu yang dia punya key point dia dekat situ. Kerjasama yang penting, komunikasi. Okey? Okey, terima kasih Tuan Pengetua atas pengisian bagi sesi panel yang pertama. Di sini saya menjemputlah bagi ibu bapa ataupun guru-guru ataupun mana-mana yang berminat untuk bertanyakan soalan ya kepada Tuan Pengetua atas isu-isu yang telah diutarakan, iaitu 4 isu. Sedikit statistik tadi dengan pencapaian tingkatan 5 dan tingkatan 4. Kemudian beberapa masalah dan juga cabaran bagi parent ataupun ibu bapa, cabaran bagi maktab dan juga bantuan yang ataupun inisiatif yang telah dijalankan oleh bahagian wakil pelajar. Saya rasa merakupi dan juga alhamdulillah mencakupi keseluruhan secara general ya. Nanti pada bahagian pengajaran, bahagian akademik akan oleh Cikgu Syam. Jadi di sini saya bukalah untuk sesi Q&A. Ada soalan tak? Pengetua ada Kalau tak ada soalan. soalan, ya. Cepat soalan. Ya silakan. Sebutkan nama. Ni dari salah seorang waris. Saya cuma wakil. Dia tanya jika waris ataupun pelajar mempunyai masalah peranti, ada tak bantuan-bantuan dari pihak maktab yang boleh disalurkan? Boleh mungkin pihak maktab bagi perancangan ke? Okey, dari segi itu memang kalau sekiranya ada masalah peranti, so dia boleh maklum kepada kita untuk kita selesaikan masalah dia. So pasal kita banyak channel sebenarnya untuk pengetahuan sekalian, pasal kita ada pelajar-pelajar kita yang terdiri daripada pelajar-pelajar B40 dan memang tak ada tu. Kita ada
mohon bantuan juga dengan Mara. Mara ada bagi dekat kita. Mara ada juga bagi dekat kita untuk isu peranti ni. Memang kita ada hantar nama kepada kepada pihak Mara untuk kita mohon smartphone. Memang ada dia punya program dia, memang ada. Dan kalau kita tengok pun, kata salah saya, lebih kurang 9 orang je ada bermasalah tentang online ni. Pasal kita dah pun checking. Kita dah pun checking, tapi sekiranya mungkin kita terlepas pandang, mungkin boleh PM saya terus ataupun PM dengan Cik Nur Syam. So memang kita boleh tolong, tak ada masalah. Kita akan bantu macam mana pun. So itu sebenarnya yang itulah penting kalau kita berbicara macam ni. So kita boleh tahu, kita boleh kita boleh selesaikan masalah tu. So insyaAllah kita akan cari. Saya rasa kalau setakat ni saya rasa Muafakat pun boleh tolong. Kan? Kita ada punya banyak saluran yang kita boleh bantu. So yang penting kita tahu apa masalah dia dan kita akan cuba selesaikan masalah tu. So tak ada masalah. Okey, terima kasih Puan Liza bertanyakan soalan daripada parent. Kita pula dari segi Muafakat insya-Allah akan cuba menjalankan beberapa inisiatif ya. Mungkin kita akan orang kata tolong menolong. Mana kata yang senang menolong yang susah. Ya, kita akan buat satu mungkin kutipan di antara kita bagi membantulah. Sebab mungkin memang kita tengok dalam statistik yang dijalankan oleh Cikgu Syam sebelum PDPR bermula, kita ada lebih kurang 9 orang pelajar yang ada masalah dalam akses PDPR. Sama ada dalam bentuk peranti, dalam bentuk broadband yang diperlukan, dan diharapkan parent kalau tahu dan memerlukan bantuan dapat kontak ataupun menghubungi teruslah wakil-wakil Muafakat bagi setiap tingkatan. Kita akan cubalah untuk membantu kekurangan ataupun keperluan bagi peranti-peranti ataupun data-data yang diperlukan, insyaAllah. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak tanya satu soalan penonton-penonton. Ini adalah ada atas perbincangan juga dengan wakil waris tingkatan 5. Dia bertanyakan apabila maktab nak buka untuk pelajar balik, ya, bila tarikhnya lah, kalau tahu. And then sebabnya dia kata rindu dah nak tengok bangunan baru. Macam mana rupanya dia kata. So saya rasa dah lama sangat kot kat rumah kan. Jadi dia dah rindu dah tengok asrama-asrama, bagaimana keadaan maintenance yang dah dibuat dan juga sebagainya. Mungkin pengetua nak sentuh sikit berkenaan perkara ni. Okey, terima kasih Prof. Sebenarnya untuk segi tarikh dia sebenarnya memang kita pun sendiri pun kita tak dapat tarikh tepat. Tapi dari segi tarikh pendaftaran, kita anggap sekarang ni pendaftaran tu akan berlaku selepas cuti semester nanti. So tarikh tu kita tak dapat pasal baru-baru ni 2-3 hari lepas saya rasa YB Menteri Kementerian Pendidikan telah mengumumkan yang bulan September kan baru sekolah dibuka. So kita tak tahu September tu adalah melibatkan pelajar tingkatan 5 ataupun tidak, ataupun tingkatan 5 dahulu. So dari segi tarikh tu memang kita tak boleh nak confirmkan lagi. Kita tunggu seminggu sebelum cuti sekolah semester 1 ni bermula. So itulah yang dia yang diwawarkan kepada kita supaya pengumuman tarikh untuk pelajar balik ke maktab adalah seminggu sebelum cuti sekolah bermula. So maknanya kita ambil masa seminggu untuk sekolah tu buka. So kita akan maklumkanlah. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua atas penjelasan yang diberikan. Di sini kita ada satu waris Sus dekat sini. Boleh Sus tolong bertanya? Ya, angkat tangan tadi ya. Puan Sus ya.
Ya. Assalamualaikum semua. Okey. Saya nak tanyakan pandangan dari pihak maktab tentang keberkesanan cara belajar untuk pelajar buat assignment, homework atau dan lain-lain semasa PDPR. Ketika pelajar menggunakan laptop atau smartphone. Macam mana maktab observe dan ukur diorang punya kerja yang assignment yang diberikan. Terima kasih Puan Sus. Saya rasa kalau boleh saya nak fullkan soalan ini dulu untuk pada panel yang kedua. Boleh Puan Sus ya? Boleh. Boleh. Saya fullkan soalan ni untuk bagi panel yang kedua iaitu Cikgu Syam nanti. Ya. Keberkesanan ya Cikgu Syam nanti. Okey, dah ada soalan. Ada soalan lain berkenaan dengan secara general? Puan Zulan tolong turunkan tangan. Raise tu. Okey, terima kasih. Okey, jadi kalau tak ada persoalan lagi ataupun pertanyaan ataupun komen ataupun pendapat daripada parent dan juga guru-guru dan saya rasa saya nak beralih kepada ahli panel yang kedua, Cikgu Syam, bagi pengisian berikutnya. Dipersilakan Cikgu Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Ahmad Badri bin Ismail selaku moderator kita pada malam ini, dan yang berusaha Tuan Pengetua Encik Muhammad Zamzuri bin Makno, dan juga selaku panel kita pada malam ni, dan tak lupa rakan Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar iaitu Ustaz Muhammad Khairul Fahmi yang juga merupakan panel kita pada malam ni, dan juga tak lupa juga kepada pihak penganjur iaitu Muafakat dan juga Badan Wakil Pelajar, tahniah di atas anjuran ini, dan juga tak lupa kepada semua guru-guru yang hadir juga, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa. Baik, untuk saya meneruskan perbincangan ataupun menceritakan pelaksanaan PDPR di MRC PDRM, sebelum tu saya izinkan saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang banyak membantu sebenarnya, sebab daripada laporan PDPR yang dihantar oleh guru kita pada setiap minggu, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru kita pada setiap minggu akan menghantar laporan PDPR kepada ketua-ketua jabatan, dan ketua-ketua jabatan akan menghantar kepada saya dan untuk saya hantar ke pihak BPM. So daripada laporan yang kita terima, ini khas untuk tingkatan 4 dengan 5, sebab sesi kita ni melibatkan tingkatan 4 dengan 5. Kita melihat kedatangan secara purata hampir 92% di kalangan pelajar tingkatan 4 dan 5 hadir. Dan ini menunjukkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya menjalankan peranan yang cukup baik dalam menjayakan PDPR kita. Sekalian tahniah saya ucapkan dan terima kasih banyak-banyak. Dan kita mengharapkan bahawa kerjasama ini dapat diberikan lagi untuk kita meneruskan PDPR kita, sebab kita pun tak pasti sampai bila. Cuma seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Pengetua, insya-Allah pada bulan 9 ni kemungkinan akan ada pelajar mungkin akan kembali untuk bersemuka, sama ada tingkatan 4 atau 5 ataupun dua-dua. Kita kurang pasti mengenai hal ini. Kita akan tunggu keputusan daripada pihak Menteri Kanan Pendidikan kita nanti. Kita akan tunggu. Apapun kami di MRSM sebenarnya memang menanti sebenarnya sangat-sangat untuk pelajar ni kembali, sebab banyak perancangan yang telah kita rancangkan. Salah satu untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, especially itu ibu bapa pelajar tingkatan 5 yang akan ambil SPM pada tahun depan, pada bulan 3 insya-Allah. Kita kebanyakan silibus, kebanyakan subjek dah berada di hujung-hujung silibus, dah habis. Dan
ada yang kita dapat tahu matematik pun dah tinggal lagi satu topik sahaja kan. Jadi cikgu kita dah mula hampir di penghujung, di mana kita mengharapkan bila kembalinya pelajar, kita akan mulakan untuk langkah seterusnya lah untuk menjalankan program-program akademik. Tapi bergantung jugalah pada SOP semasa pada waktu tu. Namun begitu kita dah keluarkan arahan supaya guru-guru bersiap sedia dengan program-program. Mungkin kita akan teruskan dengan seminar dan sebagainya. Sebenarnya di pihak kami pun menanti-nanti untuk pelajar kembali pulang. Walau bagaimanapun buat masa ni kita cubalah yang terbaik dalam PDPR yang lagi berbaki. Kalau ikutkan sebelum cuti ni ada lagi 3 minggu, kita akan cuba teruskan dengan pelbagai kaedah yang para guru kita telah jalankan. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun berikan taklimat mengenai PDPR dan terima kasih kepada Mufakat yang telah menyampaikan video rakaman taklimat saya yang telah saya berikan. Tapi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum mendengar taklimat tu, saya akan ceritakan saya akan ulang lagi sekali dalam tempoh, insyaAllah dalam tempoh 11 minit yang tinggal ni. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, jadual waktu PDPR kita mengalami banyak perubahan dan ini kali ketiga kita gubal balik jadual waktu kita. Dan untuk makluman, jadual waktu kita untuk kali ini kita rilis 2 jadual. Kalau tuan-tuan dapat lihat jadual tu dia ada tulis minggu pertama dan juga minggu kedua. Sebab apa ada 2 jenis jadual ni? Sebab ada subjek yang kita lihat bila kita kaji balik dia tak perlu untuk ada kelas pada tiap-tiap minggu. Misalnya seperti subjek PJ, sains komputer, untuk kita 4 ada sains komputer, PJ dan juga bahasa Arab, tak perlu pun untuk 2 minggu berturut-turut. Jadi ada subjek yang hanya 2 minggu sekali saja. Sebab tu jadual kita ada minggu pertama dan minggu kedua. Sekarang ni dah berlalu 2 minggu. So minggu depan adalah minggu ketiga. So kalau minggu ketiga kita akan pakai jadual minggu pertama balik. Senang cerita macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada jadual tu dia tulis minggu pertama, minggu kedua. Minggu pertama tu untuk minggu ganjil, minggu kedua tu untuk minggu genap. Sebab PDPR kita ada lagi 5 minggu kan sebelum cuti. Okey, so selepas benda tu nanti kita tengoklah kalau ada sambung lagi kita akan guna pakai jadual tu. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, untuk tingkatan 4 dengan 5, satu hari kita akan adakan kelas minimum 2 subjek, maksimum 3 subjek. Saya ulang balik, minimum 2 subjek, maksimum 3 subjek. Setiap subjek kita bagi peruntukan masa 2 jam sahaja. 2 jam ni bukan maksudnya 2 jam tu kena habiskan 2 jam, bukan 2 jam tu tempoh pengajaran. 2 jam tu kita bagi berserta dengan tempoh akses teknikal. Sekiranya kadang-kadang bila kita mula kelas pukul 8 misalnya kan, pelajar dia baru nak masuk. Kadang-kadang ada masalah internet dan sebagainya. So kita bagi 2 jam tu untuk guru-guru ada masa untuk mengajar dan juga ada masa untuk berdepan dengan masalah teknikal. Okey. Jadi untuk tingkatan 4 dengan 5 minimum ada 2 subjek dan maksimum sehari 3. Dan bagi saya insya-Allah kita rasa cukup buat masa ni. Dengan tu kita tak akan tambah sebab kita faham dengan keadaan sekarang dengan internetnya dan data. Jadi kepada ibu bapa itu sebenarnya yang berlaku. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di samping sesi PDPR kita juga melaksanakan program tambahan akademik sebagai contoh setiap hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 1 sampai 1 petang. Tapi kita buat 2 slot, 8 sampai 10, lepas tu kita rehat sekejap, 11 sampai 1. Okey, kita buat program ESG khas untuk tingkatan 4 dan 5. Okey, untuk tingkatan 4 dan 5 untuk persiapan untuk mereka mengambil peperiksaan SPM. Tingkatan 4 kita buat awal. Okey. So tingkatan 5 memang kena awal lah sebab nak SPM. Jadi kita buatkan juga kalau ikutkan sebenarnya ESG ni lebih senang bersemuka, tapi kita berbincang, kita kata ada keperluan untuk kita buat juga untuk secara atas talian, tapi mengikutlah pendekatan yang mana yang dirasakan sesuai. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi satu program tambahan yang kita berikan kepada pelajar tingkatan 4 dan 5, di mana pada setiap malam, maksud saya setiap malam yang ada kebiasaannya prep malam. Kalau dekat maktab tu, hari Sabtu, hari Isnin, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu.
Okey, malamnya tu kita akan buat program Teams yang melibatkan subjek-subjek kritikal seperti Mat tambahan, Fizik, Kimia, Bio dan Perisik Account. Okey, untuk diberikan latihan-latihan sekejap je, 15 minit je pelajar perlu buat latihan tersebut untuk kita nak biasakan pelajar dengan latihan-latihan untuk subjek kritikal. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau malam tu kalau ada, tuan-tuan kena ambil maklum benda ni bahawa ini adalah tambahan untuk kita berikan kepada pelajar. Sebab nanti kalau dia balik pun kita akan teruskan. Cuma untuk ni kita minta tuan-tuan dan puan tahu apa berlaku pada sebelah malam dan boleh tanya apa latihan yang mereka buat dan bolehlah tuan-tuan bolehlah bertanya kan. Buat apa ni, tajuk apa, soalan apa, okay, apa masalah dan sebagainya, bolehlah untuk kita orang kata apa, dalam kata kita ambil tahu tentang anak-anak kita. Dan selain itu sekejap batuk cakap laju sangat ni. Untuk pentaksiran untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, buat masa ni pihak BPM belum lagi berikan berapa agihan peratus untuk pentaksiran. Untuk maklumat tuan-tuan puan-puan, kita ada pentaksiran formatif. Okey, pentaksiran formatif ni adalah satu pentaksiran yang mana selepas selesai sesi PDPR, guru akan berikan satu pentaksiran, okey, sama ada simple quiz ataupun tugasan dan sebagainya. Okey, itu namanya pentaksiran formatif. Okey, yang tu selepas selesai kelas, guru akan berikan. Pentaksiran ni bertujuan untuk untuk guru melihatlah sejauh mana pelajar faham, okey, untuk mengukuhkan kefahaman dia. Bukan sekadar sesi PDPR semata-mata, tapi disusuli dengan tugasan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil assessment for learning. Pentaksiran untuk pelajar belajar, itu mengukuhkan kefahaman dia. Jadi selalunya cikgu akan beri dalam satu tempoh, mungkin ada yang perlu hantar hari ni, ada yang perlu hantar esok, ataupun ikut pendekatan assessment yang guru gunakan. Itu yang kita namakan sebagai pentaksiran formatif. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kelas, kehadiran kelas, guru akan ambil, cuma kita ubah sikit cara nak rekod kehadiran. Kali ni kita ubah sikit, sebelum ni kita ambil je kehadiran, tapi kali ni kita ubah, kita minta para guru buat exit card ataupun ada orang panggil exit ticket. Apa fungsi exit card dengan exit ticket ni adalah satu kaedah yang mana untuk guru kena pasti apa masalah yang dihadapi oleh pelajar selepas mengharungi sesi PDPR. Kadang-kadang pelajar ni dia nak cakap kat depan cikgu, dia malu. Ada setengah pelajar macam ni, dia tak berani nak cakap kan. Dekat bersemuka pun ada juga jenis macam ni. So waktu online pun ada juga, wujud juga pelajar-pelajar begini. Jadi kita minta guru buat exit card supaya dia boleh tulis apa yang dia dapat, apa masalah, dan cikgu boleh follow up dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan satu lagi, kita ada satu lagi pentaksiran yang kita akan buat insya-Allah pada minggu keempat dan kelima, iaitu ujian topikal. Okey. Nanti pada minggu keempat kelima kita akan buat satu ujian yang mana guru akan buat soalan dan pelajar akan jawablah soalan berkenaan untuk kita ambil markah. Yang tu kita namakan assessment of learning. Selepas dia dah belajar semua, kita akan nilai dia. Okey, untuk lihat sejauh mana kefahaman dia terhadap pembelajaran yang telah kita ajar. Okey, sebenarnya tuan-tuan, itu sebenarnya yang berlaku sebenarnya dalam sisi PDPR anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. So bila tuan-tuan faham apa yang berlaku, tuan-tuan boleh memainkan peranan yang cukup penting. Cuma di sini saya nak kongsikan sedikit apa yang perlu tuan-tuan boleh buat dengan anak-anak tingkatan 4 dan 5, sebab mereka ni dah umur 16-17 kan. 16-17 dah ibarat kita dah boleh berkawan dengan mereka. So saya cuma ini cadangan saja. Mungkin kita dengan macam seperti yang pengetua sebut, ada ibu bapa sibuk bekerja dan sebagainya, tapi cuba dapat 5 minit bersama anak. Okey, 5 minit bersama anak untuk kita bersembang dengan dia, untuk kita tahu apa masalah yang dia hadapi, apa yang dia dah buat, apa dia dah belajar, apa tugasan yang dia perlu siapkan. Hanya just satu sembang macam apa, sembang mesra, bukannya satu benda yang kita mengeluarkan arahan. No, kita just sembang, kita nak tahu, sebab anak-anak yang remaja ni kadang diperlukan masa-masa tu. Jadi tuan-tuan boleh lagi guna kaedah-kaedah macam ni untuk rapat dengan anak, untuk tanya. Dan satu lagi, mungkin benda ni saya tak tahulah ada ibu bapa buat atau tak, saya nak kongsikan. Di samping kita follow up anak-anak kita mengikuti PDPR, menyiapkan tugasan, saya rasa ada satu yang kita perlu buatlah sebagai ibu bapa untuk nak bagi lagi bagus lagi penglibatan anak-anak dalam PDPR. Kita cuba reward
bagi mereka. Kalau ada mereka berjaya siapkan tugasan, sebab kami cikgu nak bagi reward boleh, tapi nak kena tunggu dia orang bersemuka dulu boleh bagi. Tapi tuan-tuan, anak-anak berada dekat tuan-tuan, so sebenarnya tuan-tuan adalah kami punya rakan sekerja. Okey, walaupun secara tak langsung, tapi tuan-tuan dah rakan sekerja kami, tapi boleh bagi reward kepada anak-anak yang mana yang berjaya menyiapkan tugasan, yang mendapat markah yang lebih baik, bagilah. Contoh misalnya masakan kegemaran dia ke, kita order great food kan, makan dia sedap-sedap kan. Kadang budak-budak ni kalau kat Matak tu McDonald dia orang suka kan, KFC ke apa, kita order supaya kita menghargai dia. Sebab seperti yang tuan pengetua maklum, kadang-kadang emosi mereka pun kadang dengan keadaan PDPR, line internet tak menentu, masalah teknikal, okey, mungkin kaedah yang cikgu gunakan tu dia tak dapat nak terima kan. Kadang pembezaan yang ada pada pelajar tu kadang cikgu pun tak dapat nak entertain sebab cikgu pun nak berdepan dengan keadaan sekarang ni, nak habiskan silibus, nak mengajar lagi dengan online, nak belajar lagi cara nak mengajar dalam online. Jadi tekanan tu ada dirasai. Mungkin kita sebagai parent boleh nipiskan tekanan tu dengan sedikit langkah-langkah yang saya sebut tadi untuk boleh faham dia dan boleh reward dia. Jadi saya rasa itu saja Profesor untuk saya punya sesi untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Syam. On time. Sharp 15 minit. Siap masa. Ya, cukup. Okey, saya dapat apa tadi. Tak payah nak bagi queue dan juga sebagainya. Okey, untuk soalan daripada Puan Zana tadi berkenaan dengan keberkesanan PDPR, mungkin Cikgu Syam nak jawab sikit. Tadi keberkesanan PDPR. Bagaimana kita macam buat checking, mungkin ada markah-markah ke dan juga sebagainya. Okay. Ya, saya faham. Okey, baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya di MRC PDRM, semua sesi PDPR yang cikgu jalankan, mereka wajib masukkan detail maklumat PDPR berkenaan di dalam Microsoft Teams. Ini kita wajibkan semua guru, walaupun guru tu dia tak guna live streaming ke, dia guna WhatsApp ke, dia guna apa-apalah, tak kisahlah. Yang penting semua cikgu perlu masukkan detail di dalam di dalam Microsoft Teams. Untuk makluman, tadi saya dah sebut, setiap kali sesi PDPR akan disusuli dengan pentaksiran formatif. So bila cikgu masuk dalam Microsoft Teams, mereka akan masukkan juga detail mengenai pentaksiran. So bila pelajar hantar hasil tugasan mereka, sama ada melalui Teams ataupun apa-apalah platform lain seperti WhatsApp atau Telegram, cikgu akan menanda, okey, dan dia akan merekodkan markah di dalam Microsoft Teams. So dari situ sebenarnya untuk Microsoft Teams, sebenarnya Microsoft Teams ni pihak pengurusan, ketua jabatan, okey, bahkan ibu bapa pun boleh akses masuk. Okey, cuma ibu bapa dia boleh masuk guna akaun anak lah. Even kami sendiri, pengurusan kami boleh akses masuk untuk kami tengok mana-mana tugasan pelajar, yang mana yang dah disemak, yang mana yang tak disemak, kan, kita boleh tengok semua. Semuanya kita dah ada masuk dalam tu, dan setakat ni kita memang follow up melalui ketua jabatan untuk guru-guru kita update markah-markah. Jadi kepada ibu bapa yang mana ingin tahu progres anak dalam menyiapkan tugasan dari segi mungkin markah ke dan sebagainya, boleh minta anak untuk tolong buka dia punya Microsoft Teams, boleh semak di bahagian assignment. Kalau tuan-tuan ada masalah untuk semak, tanya anak, dia tahu tu. Dia boleh klik pada assignment, tuan-tuan boleh tengok yang mana yang dia dah hantar, yang mana yang belum, tuan-tuan boleh tengok dan berapa markah dia dapat dan sebagainya boleh tengok. Okey, sama ada cikgu dah semak belum, semua tuan-tuan boleh semak, minta bantuan daripada anak-anak untuk bukakan Microsoft Teams tu, insya-Allah. Saya menjawab pertanyaan tu. Terima kasih Cikgu Syam. Saya nak tanya, keberkesanan penggunaan handphone atau laptop adalah lebih baik, sebab kita nak bantu kalau ada yang ada kekangan gadget atau sebagainya. Kalau kita beli handphone saja, tapi daripada maktab, laptop adalah lebih baik dan penggunaan dia boleh jangka masa yang panjang sampai dia
masuk universiti pun mungkin dia boleh guna. Itu saya nak minta pandangan lah daripada pihak Maktab kalau penggunaan laptop tu adalah baik, sumbangan akan datang mungkin pada yang mereka yang memerlukan, kita boleh buat collection untuk beli laptop daripada handphone. Baik, okey, saya faham. Okey, sama ada di antara laptop ataupun handphone. Okey. Sebenarnya kita pun faham kekangan yang dihadapi ibu bapa, tapi kalau dari segi pandangan saya sebenarnya kita lebih kalau saya lah lebih cenderung kepada laptop. Sebab apa laptop? Okey. Tak ada. Cepat. Ibu Untuk nak. makluman. Okay. Ada gangguan sikit suara. Baik, untuk makluman, kalau kita lihat ada beberapa subjek sebenarnya yang menghadapi kesukaran dalam melaksanakan PDPR. Sebab subjek-subjek yang saya nak sebut tu adalah sebagai contoh matematik. Matematik ataupun matematik tambahan lah. Okay, subjek ni dia agak sukar sikit untuk buat PDPR. Sebab apa? Dia melibatkan pengiraan. Okay, dia perlu ditunjukkan dan pelajar perlu buat kalau dia bersemuka lah, pelajar perlu buat di depan. Jadi kalau kita menggunakan smartphone yang saya tunjuk ni sebegini ni, agak susah sebab skrin dia kecil. So kalau nak buat ditulis di smartphone ni agak susah. So lebih baik guna laptop yang sebaiknya. Okey. Untuk makluman juga, kita juga pun faham macam subjek math agak susah untuk membuat pengajaran dalam PDPR. So kita juga ada explore aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan. Namun begitu, bila kita tengok balik, untuk nak guna aplikasi itu memang kena menggunakan laptop untuk memudahkan pelajar untuk ada interaksi dua hala. Sebagai contoh saya sebut dalam Google, dia ada satu aplikasi nama dia Jamboard. Jamboard ni memang sebiji macam whiteboard di kelas. Di mana cikgu boleh tunjuk jalan kerja dan pelajar, cikgu boleh panggil nama dia, dia boleh tulis lagi jawapan kat depan jalan kerja. Cuma sekiranya kalau dia pakai smartphone agak susah sikit. Tapi kalau dia pakai laptop, okey, dia boleh menulis. Dia boleh lah, sebab laptop tu kan besar dan dia boleh guna mouse sikit dan boleh menulis. Ataupun kalau dia ada pen ke, ada tablet, itu pun boleh. Jadi kesesuaian yang saya lihat adalah laptop lah untuk subjek yang seperti matematik dan matematik tambahan lah. Untuk subjek yang lain tu mungkin tak sesukar untuk seperti matematik dan matematik tambahan. Ini pendapat saya lah. Terima kasih Cikgu Syam. Jadi mungkin selepas ni kita boleh look into untuk contribute laptop pada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah atau pelajar-pelajar yang ada potensial. Kan daripada kita bagi sumbangan handphone, mungkin kita boleh buat cadangan untuk memberi laptop adalah lebih berkesan kan untuk jangka masa panjang juga. Terima kasih Cik Syam. Baik, sama. Okay, terima kasih Puan Suzana. Okey, sebenarnya masa untuk mencemburui kita sikit ni. Jadi kalau ada soalan untuk timbalan pengetua kesimpulan akademik, kita bawa ke ujung sekali nanti. Saya pun ada soalan sebenarnya. Tapi saya lebih sebab masa tak menyebelahi kita. Saya rasa saya nak teruskan dulu kepada panel kita yang ketiga. Ustaz Khairul Fahmi. Kalau Ustaz Khairul Fahmi. So Cikgu Syam nanti kita akan bawa soalan ke belakang Cikgu Syam ya. Silakan Ustaz kami. Ustaz tolong on mic Ustaz. Ustaz mic mute tu. Tolong on mic. Okey. Terima kasih Doktor, tolong ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna wa la tunqusna wa akrimna wa la tuhina wa a'tina wa la tuharrimna wa athirna wa la tu'thar alaina wardina warda 'anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Ahmad Badri bin Ismail, WDP Mufakat MRSMP DRM, selaku moderator kita pada malam ini. Yang dihormati Encik Muhammad Zamzuri bin Makno, Pengetua MRSMP DRM,
Yang berusaha rakan sejawat saya, Cik Nur Syam bin Abidin, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik. Seterusnya barisan ahli jawatankuasa muafakat MRSM PDRM. Dan akhir sekali tidak dilupakan tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, pelajar sekalian. Jadi bicara saya pada malam ini akan menyentuh sebagaimana yang disebut tadi 3 perkara, iaitu berkenaan dengan kaunseling, bimbingan dan kaunseling, yang kedua homeroom, dan yang ketiga jika sempat berkenaan dengan adab dan rutin harian pelajar semasa berada di rumah. Sebagaimana yang kita maklumi, masa yang diberi itu terhad kepada 15 minit sahaja. InsyaAllah saya akan cuba capai masa yang telah ditetapkan itu. Baik, yang pertama untuk bahagian bimbingan dan kaunseling. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 2 orang guru kaunseling yang mana kedua-dua guru ini berdaftar di bawah lembaga Kaunselor Malaysia, iaitu Cikgu Hamidah binti Ishaq dan Cikgu Nurul Helmi binti Muhammad Sufian. Mereka memiliki pengalaman dalam mengendalikan sesi kaunseling secara individu dan berkelompok, dan mereka juga memiliki lesen pendaftaran sebagai kaunselor profesional serta perakuan amalan yang sah dari segi perundangan. Jadi peranan unit bimbingan dan kaunseling ini amat penting, terutama sekali dari segi psikologi pelajar, ya. Program-program peningkatan yang berkaitan dengan pembangunan syahsiah, akademik dan potensi diri. Jadi sepanjang PDPR ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, unit bimbingan dan kaunseling ada mengaturkan beberapa program dan aktiviti untuk dilaksanakan kepada pelajar. Dan program-program yang dimaksudkan ini, yang pertama adalah motivasi secara offline yang kita buat mengikut tingkatan. Dan untuk makluman pada hari ini pun kita dah ada satu program motivasi yang melibatkan pelajar tingkatan 2. Dan insyaAllah jadual program ini kita akan kongsi bersama dengan ibu bapa supaya tuan-tuan dan puan-puan sama-sama dapat mengetahui program yang dilaksanakan. Dan selain daripada itu, pihak unit bimbingan dan kaunseling juga ada mengadakan pertandingan jurnal PDPR yang melibatkan pelajar menengah rendah dan juga pertandingan folio kerjaya yang melibatkan menengah atas. Folio kerjaya ini penting sebab pelajar-pelajar yang berada di tingkatan 4 ni, mereka kena tahu berkenaan dengan perkembangan kerjaya selepas peperiksaan SPM, bidang apa yang perlu dia masuk, ya. Dan selain daripada itu, tadi kita ada dengar tentang pengetua ada sebut, Cik Syam pun ada sebut tentang emosi pelajar, ya, semasa keadaan pandemik yang kita hadapi ini. Jadi melalui unit bimbingan dan kaunseling kita ada wujudkan talian teli kasih. Jadi kita berbesar hati kepada mana-mana ibu bapa dan juga pelajar yang merasakan perlu bantuan khidmat nasihat, silalah menghubungi kaunselor-kaunselor kita. InsyaAllah mereka sedia untuk membantu pelajar-pelajar dalam menangani isu-isu yang berbangkit. Dan yang kedua, seterusnya saya akan masuk kepada homeroom, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, bila berbicara pasal homeroom ni, saya rasa elok saya perjelaskan jugalah sedikit berkenaan dengan pengenalan homeroom, fungsi dan juga peranan penasihat homeroom sebagai satu refreshment, ya. Memang kita maklum sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan telah ada penjelasan berkenaan dengan homeroom, terutama sekali ketika mendaftar anak semasa di tingkatan 1 ataupun di tingkatan 4. Jadi sebagaimana yang kita maklum, homeroom ini merupakan sebahagian kurikulum MRSM yang telah diperkenalkan sejak awal penubuhannya. Jadi homeroom ini merupakan satu keperluan untuk membentuk modal insan yang dinamik. Jadi homeroom merupakan satu wadah untuk membincangkan masalah yang berkait dengan kehidupan pelajar di asrama seperti masalah akademik, masalah keluarga maupun masalah peribadi. Walaupun pelajar ditempatkan di dalam kelas-kelas yang berlainan, namun mereka tetap bersatu di bawah satu bumbung yang dinamakan homeroom. Di sini pelajar akan dapat mengenali homeroom di antara satu sama lain di bawah bimbingan penasihat homeroom yang turut berperanan mewujudkan hubungan yang lebih mesra antara pelajar dan masyarakat umumnya. Suasana informal yang wujud semasa sesi pertemuan homeroom ini secara tidak langsung akan merapatkan ukhuwah antara ahli homeroom dan juga penasihat homeroom. Dan bila ada hubungan yang akrab ini, kita berharap
akan ada satu perasaan di kalangan anak-anak terhadap penasihat homeroom seolah-olah mereka berada bersama dengan ibu bapa mereka. Jadi guru penasihat umum ini sebagai pengganti. Jadi secara umumnya kalau kita lihat homeroom ini kita boleh bahagikan kepada 5 elemen. Ya. Yang pertama dari segi memperolehi maklumat tentang diri pelajar. Jadi dalam homeroom segala maklumat tentang pelajar secara keseluruhannya akan direkodkan dan disimpan oleh penasihat homeroom. Jadi penasihat homeroom ini akan menyimpan data berkaitan pelajar seperti maklumat tentang akademik, biodata diri dan keluarga, rekod kesihatan, rekod kurikulum dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelajar. Yang kedua, homeroom ini berperanan membantu pelajar mengenali diri masing-masing. Jadi pelajar dalam hal ini, penasihat homeroom diperlukan untuk membantu ahli homeroom mengenali diri mereka bagi menghadapi kehidupan sebagai seorang pelajar. Jadi dengan pengetahuan penasihat homeroom tentang latar belakang dan juga permasalahan ahli homeroom, permasalahan yang mungkin dialami oleh ahli homeroom ini dapat diatasi dan akan membantu mereka untuk menghadapi hari-hari yang di depan mereka. Dengan kata lain, para pelajar akan dipandu oleh penasihat homeroom dan seterusnya tahu membuat keputusan demi kebaikan pelajar itu sendiri. Dan elemen yang seterusnya adalah memupuk nilai-nilai yang baik. Ya. Dengan adanya pertemuan homeroom pada setiap minggu, peranan penasihat homeroom dalam menerapkan nilai-nilai mulia ini amat diperlukan. Hal ini dapat direalisasikan melalui pelbagai aktiviti homeroom yang boleh menyumbang ke arah pemupukan nilai murni tersebut. Yang ketiga, melatih pelajar berorganisasi sebagai satu entiti kekeluargaan yang utuh. Homeroom turut berperanan melatih pelajar berorganisasi. Dalam homeroom, kita ada seorang presiden homeroom yang akan dilantik selain daripada ahli jawatankuasa yang turut berperanan menjadi organisasi homeroom. Hal ini secara tidak langsung dapat melatih pelajar menguruskan organisasi dan membentuk pelajar menjadi pemimpin pada masa hadapan. Ya, dalam homeroom itu sendiri ada organisasi. Dan seterusnya, elemen yang seterusnya dapat melihat perkembangan pelajar secara berterusan. Homeroom bukan sahaja sekadar melihat perkembangan pelajar sepanjang berada di MRSM sahaja, malah jauh daripada itu. Jadi, penasihat homeroom boleh melihat ahli-ahli homeroom ataupun anak-anak homeroom mereka selepas tamat perkesalahan, di mana mereka berada selepas itu. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di setiap MRSM, termasuklah di MRSM PDRM ni, kita ada jawatan kuasa khas yang berkaitan dengan homeroom yang mana keanggotaannya terdiri daripada guru-guru dan juga kaunselor. Dan komiti yang kita buat ini akan merangka pelbagai program homeroom sama ada secara bulanan ataupun tahunan di atas persetujuan pengetua MRSM. Jadi segala aktiviti homeroom yang dirancang oleh jawatankuasa homeroom ini sebenarnya tertakluk pada objektif yang telah digariskan agar penerimaan positif terhadap homeroom itu dapat disematkan kepada para penasihat homeroom, ahli homeroom maupun ibu bapa homeroom. Jadi peranan penasihat homeroom secara ringkasnya, pertama menerapkan nilai-nilai positif dalam kalangan ahli homeroom semasa sesi pertemuan. Yang kedua, waktu pertemuan homeroom tu untuk makluman ibu bapa diadakan di luar pada waktu akademik. So di sini penasihat homeroom akan lebih bebas, orang kata dari segi masa, dari segi bual bicara di antara sesama pelajar. Dan semasa pertemuan homeroom ini juga, penasihat homeroom akan menegur jika ada di kalangan anak-anak homeroom yang terlibat dengan salah laku ataupun masalah disiplin. So, namun begitu, teguran yang dibuat itu akan dibuat secara yang lebih berhemah dan juga profesional supaya tidak menjatuhkan air muka anak-anak homeroom. Dan seterusnya, peranan dia adalah membentuk organisasi. Sebagaimana yang tadi kita maklum, homeroom itu sendiri adalah sebuah organisasi yang mana terdiri daripada presiden dan juga ahli-ahli jawatankuasa kecil yang berada di bawah homeroom tersebut.
Jadi itu adalah fungsi penasihat homeroom dan juga peranan homeroom. Jadi merujuk kepada isu dalam homeroom ini, kalau kita lihat ada sebahagian penasihat homeroom yang kita lihat mempunyai hubungan yang akrab di antara pelajar dan ibu bapa. Dan ada juga yang hubungan itu agak dingin. Maknanya hubungan dengan ibu bapa itu kurang berlaku ataupun tidak pernah berlaku. Jadi hubungan yang saya maksudkan ini hubungan berkaitan dengan perkembangan akademik dan juga syahsiah pelajar serta lain-lain. Jadi apabila merujuk pada isu ini, pada saya ada dua kemungkinan. Pertama, ibu bapa kurang kefahaman maksud homeroom itu sendiri dan peranannya. Atau mungkin ibu bapa menganggap homeroom hanya untuk pelajar sahaja tanpa penglibatan ibu bapa bersama. Dan yang kedua, mungkin ada ibu bapa yang faham secara umum peranan homeroom, tapi maklum balas antara ibu bapa dan penasihat homeroom tidak berlaku. Pada saya, isu ini boleh dileraikan dengan cara salah satu pihak kena memulakan langkah untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Sebagaimana tadi yang kalau kita ingat pengetua ada sebut, yang penting communication di antara satu sama lain. Maksud saya di sini, jika guru penasihat tidak berhubung, ibu bapa boleh mulakan langkah mula berhubung dahulu dengan penasihat homeroom. Bila ada jalinan komunikasi dan saling mengenali, saya rasa maklumat anak akan sentiasa diperolehi oleh ibu bapa dari pihak guru. Dan pihak guru sendiri akan rasa berlapang dada untuk menghubungi ibu bapa. Ketepikan perasaan sebersalah untuk bertanya atau ambil sikap menunggu terlebih dahulu apa tindakan penasihat homeroom. Jika kita dah mulakan komunikasi, saya percaya kedua-dua pihak akan sentiasa alert dengan peranan masing-masing. Ibu bapa boleh merujuk dengan anak masing-masing berkenaan dengan nombor telefon penasihat homeroom atau boleh juga berhubung dengan pejabat untuk mendapatkan nombor telefon. Kepada penasihat homeroom juga kita sentiasa memaklumkan agar mengambil inisiatif yang sama untuk berhubung dengan ibu bapa pelajar. InsyaAllah saya percaya jika ada hubungan yang akrab antara penasihat homeroom, pelajar dan ibu bapa, kemenjadian pelajar untuk menjadi modal insan yang berguna kepada pembangunan negara dapat diterjemahkan dengan baik, insya-Allah. Dan yang seterusnya, yang bahagian yang ketiga, berkenaan dengan rutin harian pelajar dan kepentingan menuntut adab ketika menuntut ilmu. Jadi untuk kita pastikan pelajaran yang kita ikuti ini berada dalam suasana menuntut ilmu pelajar, yang ini untuk pelajar lah, sentiasa perlu menjaga adab sepanjang masa berada dalam kelas maya. Pembelajaran dalam talian ini tidak boleh dijadikan alasan untuk diri kita bersikap lewa serta mengetepikan tata susila sebagai pelajar yang menuntut ilmu. Jadi ibu bapa boleh memainkan peranan sebagai pemantau bagi memastikan anak-anak menjaga adab semasa mengikuti kelas PDPR. Jadi sebagaimana yang Cik Syam sebut tadi, luangkan masalah mungkin 5 minit ke tengok anak apa yang dia belajar hari ini. Dan kalau kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebut adab artinya menerapkan dalam diri segala perkara yang dipuji oleh manusia, sama ada berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana ulama juga mendefinisikan adab ni sebagai penerapan akhlak yang mulia dalam diri. Dinukilkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya wa Tabaqatil Al-Ashfiya, kata-kata Anas bin Malik yang berbunyi, belajarlah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Ungkapan ini sepatutnya menjadi peringatan dalam diri pelajar yang sedang menuntut ilmu. Ketika berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan, adab perlulah diutamakan kerana ianya menjamin keberkatan ilmu. Tidak guna seseorang yang bertukar lumuh mencari ilmu tetapi dalam masa yang sama tidak menghormati gurunya, memusuhi rakan seperjuangan, berbangga diri dengan ilmu yang diperolehi dan sebagainya. Inilah antara cabaran yang kita perlu dapati pada ketika ini. Az-Zarnuzi pula dalam kitabnya Ta'lim wa Muta'alim menegaskan bahawa ramai dalam kalangan penuntut ilmu yang sebenarnya bersungguh-sungguh menuntut ilmu, namun mereka tidak merasakan nikmatnya ilmu. Hal-hal ini disebabkan mereka meninggalkan atau kurang mengambil berat soal adab ataupun etika dalam menuntut ilmu.
Orang yang berilmu mesti memiliki akhlak yang baik. Rasulullah mengingatkan umatnya tentang keperluan menghias diri dengan akhlak yang terpuji melalui sabda baginda bermaksud orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi dalam proses menuntut ilmu ni, adab-adab yang pelajar-pelajar perlulah menekankan adab-adab ketika menuntut ilmu. Apa yang dimaksudkan dengan adab ni? Contohnya, pelajar perlu memulakan rutin pagi itu sebagaimana rutin harian semasa pergi ke sekolah. Ya, bangun pagi awal, persiapkan diri dengan pakaian yang lengkap dan menjaga aurat. Ya, supaya ketika menghadap cikgu tu, walaupun tidak secara bersemuka secara video, tapi kita dalam keadaan yang bersedia. Dan satu lagi, kita kena berada di tempat yang betul-betul untuk tempat menuntut ilmu. Jadi janganlah pula kita nak pergi menuntut ilmu ni kita duduk berbaring atas katil dalam selimut, ya. Biarlah kita mencari tempat yang kondusif untuk kita belajar. Tak kiralah kalau ada kursi, ada meja ke, elok. Dan kalau ada tempat-tempat yang sesuai, kita berada di tempat yang tersebut. Dan tadi satu lagi, saya nak ingatkan juga, dalam pertemuan secara online ni, selalunya kita perlu ada profile picture. So, perlu diingatkan jugalah dalam adab semasa belajar ni, pelajar-pelajar kenalah letak muka mereka yang sebenar dan juga nama yang sebenar. Kita tak naklah nanti bila cikgu tengah buat kelas tu, cikgu tengok, nama ni Ultraman kan. Dia punya nickname pun Ultraman. Jadi cikgu pun keliru. Siapa Ultraman ni? Ya. So kita kena anggap kelas online juga adalah kelas formal, fizikal seperti yang lain-lain, ya. Kelas formal, fizikal yang lain lah. Dan satu lagi, semasa bercakap, ketika berada dalam kelas online, kita perlulah menunggu giliran, ya. Dan mikrofon tu sentiasa mute, ya. Itu antara yang penting. Dan satu lagi perkara yang penting juga, kenalah bersedia awal sebelum kelas bermula. Jangan waktu kelas dah bermula barulah kita kelang-kelabut nak mula apa? Bangun pagi baru nak bersiap, ya. Kalau kelas tu bermula 9 pagi, kita bangun dan kita bersiap sedia 10 minit lebih awal, ya. Dan sentiasa hadir dalam kelas. Dan saya juga nak ingatkan pelajar-pelajar terutamanya bahawa kehadiran kelas PDPR ni sentiasa dicatatkan dan ada pelaporannya di peringkat maktab dan juga peringkat BPM. Jadi kalau dah guru-guru memberi komitmen yang tinggi demi menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan, so saya harap anak-anak pun kena 2-3 kali ganda lah bersemangat menghadiri kelas. Jadi saya rasa saya dah melebihi masa ni. Jadi itu saja yang sempat saya sampaikan, dan sebelum saya meninggalkan bual bicara ni, saya juga ingin ingatkan pelajar supaya menjaga kesihatan diri, pastikan makan mengikut waktu, makan makanan yang berkhasiat, jangan keluar rumah tanpa ada tujuan, dan jika ada keperluan untuk keluar rumah, pastikan SOP dipatuhi. Tidur awal supaya tubuh badan sihat dan minda cergas untuk mengikuti kelas PDPR dengan jayanya. Sekian, wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz Khairul Fahmi. Tak apa, lebih sikit saja. Lebih 3 minit, lebih 2 minit saja. Tak ada masalah. Okey, saya rasa clear tadi. Ustaz telah memberikan sedikit gambaran berkenaan dengan beberapa perkara berkenaan dengan kaunseling, peranan homeroom dan juga adab-adab dalam pembelajaran. Ya, diharapkan ada anak-anak dan juga ibu bapa tolong tengoklah anak-anak tu, ya. Masa sesi-sesi pengajaran tu, nanti ada masa pengajaran tu duduk on handphone ataupun on komputer, and then duduk kat bawah gebar kan. Itu tak nak lah kan. Itu orang kata ada adab yang tak betul lah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya buka bagi ahli panel yang ketiga ni, bagi sesi soal jawab. So dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Tolong perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum. Saya Puan Jamil. Boleh dengar tak? Boleh dipersilakan. Ya, dengar.
Puan Jamilah waris kepada pelajar Amni Salsabila. Okey. Kali saya nak ucapkan tahniah lah kepada Tuan Pengetua dan pihak pentadbiran MRSM atas keputusan yang cemerlang lah dalam SPM baru-baru ni. Soalan saya, sebagaimana yang sekarang ni kita sedia maklum, PDPR ni dia lebih menumpukan kepada akademik lah, pencapaian akademik ataupun result based. So macam mana dari segi pelaksanaan co-curriculum dalam tempoh masa PDPR ni? Macam mana dia punya pemarkahan ke ataupun pemarkahan untuk co-curriculum ke ataupun memang tinggal terus lah kira? Itu soalan saya. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Puan. Okey. Saya persilakan yang terlibat dengan co-curriculum. Ustaz boleh jawab ataupun Cikgu Syam? Tak apa, saya jawab. Okey, silakan. Okay, dari segi sebenarnya co-curriculum, kita baru terima surat daripada BPM. Dalam PDPR ni kita perlu juga buat co-curriculum dan kita baru dapat dia punya credit hours dia. So dia baru kita dapat guideline dia untuk buat PDPR. Untuk buat PDR dalam co-curriculum, insyaAllah kita walau macam mana pun sebenarnya kita dah ada cara dia untuk buat co-curriculum ni. So dari segi persatuan, dari segi kelab persatuan tu, Puan jangan risau pasal kita curriculum ni kita depend on aktiviti dia. So mungkin perjumpaan antara dengan guru pun kita juga kira sebagai perjumpaan kelab. So kalau mereka benar sesuatu yang dianjurkan oleh guru ataupun di kalangan mereka pun, kalau ada pemenang pun kita akan masukkan dalam co-curriculum. So co-curriculum kita ni fleksibel sikit. Sebab PDPR ni dia fleksibel sikit. So dari segi markah, dari segi ni insya-Allah kita akan ubah suai sedikit segi markahan. Cuma kalau pelajar tu contohlah, pelajar tu dia masuk pertandingan di dalam program, sesuatu program dia menyertai sesuatu program, contohnya program motivasi yang dia buat. Tiba-tiba bila ada penceramah buat buat pertandingan dalam tu, dia jawab dan dia berjaya, boleh memberi hadiah. So di situ juga kita kira sebagai curriculum. Pasal curriculum ni adalah sangat luas. So yang tu Puan jangan risau, memang kita hari Ahad ni kita akan bincangkan pasal untuk pengetahuan Puan, kita baru dapat yang daripada BPM tu, guideline tu, insya-Allah kita akan buat. Okey, faham. Terima kasih. Jadi memang ada Okey Puan. Usaha ke arah co-curriculum. So Puan jangan risau, pihak pengusaha maktab adalah kredit dan juga cara-cara penilaian bagi co-curriculum. Terima kasih Tuan Ketua. Okey, saya rasa saya nak bagi satu soalan kepada Ustaz berkenaan dengan homeroom ni. Dalam proses PDPR ni, bagaimana perjalanan homeroom tu Ustaz? Boleh ceritakan sikit berkenaan dengan perjalanan homeroom dalam masa PDPR ni? Okay, perjalanan homeroom semasa PDPR ni tetap berlangsung. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan juga doktor, pertemuan homeroom kita tetap laksanakan seperti mana semasa kelas bersemuka, iaitu seminggu sekali. Dan semasa PDPR ni pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Isnin pada jam 3 petang sehingga pukul 4.30. Dan cara pertemuan itu secara mayanglah mengikut penasihat homeroom masing-masing. Dan kita ada minta pelaporan setiap kali pertemuan homeroom ini. Dan juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan ini kita minta penasihat homeroom masukkan di dalam Instagram masing-masing. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, unit homeroom ada mewujudkan Instagram homeroom masing-masing. Jadi saya dah share address Instagram homeroom ini, saya share dengan salah seorang ahli jawatankuasa muafakat untuk diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. So daripada situ tuan-tuan boleh
secara tidak langsung mengikuti program-program yang dilaksanakan di peringkat homeroom. Dan program di peringkat homeroom ini juga bukan sahaja yang terhad di peringkat maktab. Untuk makluman juga di peringkat MRSM Malaysia juga ada pertandingan yang dianjurkan di bawah bahagian pendidikan menengah. Dan baru-baru ni kita baru 2 hari lepas kita dah submit pertandingan, kita dah hantar orang kata apa pertandingan daripada pihak kita lah untuk kita terlibat dalam Colloquium Homeroom Malaysia. So ada penyertaan daripada pihak kita dan semoga kita ada orang kata ada bertuah lah, ada naklah dalam pertandingan ni supaya kita boleh menang ke apa kan. Ya, baik. Okey. Terima kasih Ustaz Fahmi atas maklumat yang diberikan berkaitan dengan homeroom. Saya nak tanya, ada lagi tak apa soalan untuk ketiga-tiga ahli panel? Sekarang kita buka soalan kepada soalan general ataupun bagi ke semua ahli panel kita, ya. Semua ahli panel kita boleh tanyakan bagi Tuan Pengetua, Cikgu Syam dan juga Ustaz Fahmi. So dipersilakan. Boleh angkat tangan, ya, ataupun nak bagi mesej ke apa boleh, ya kan? Okey, tak ada mesej. Okey, so kalau ni di samping saya nak menunggu persoalan, jadi minta parent angkat tangan lah kalau nak buat persoalan ataupun nak tanya. Saya nak tanya Cikgu Syam pula, sikit berkenaan dengan satu isu yang diberi oleh parent berkenaan dengan pendekatan, ya. So soalan ni, apakah pendekatan bagi pihak maktab bagi membantu pelajar yang tidak mencapai tahap minimum dan mata pelajaran yang masih di bawah peratusan cemerlang. So makna kata kalau pelajar tu tak sampailah dia punya grade yang kita nak tu, apa langkah-langkah yang kita ambil. Silakan Cikgu Syam. Baik, terima kasih Prof atas soalan yang diajukan tu. Baik, untuk menjawab persoalan tu, sebenarnya pada awal tahun dalam kami punya perancangan strategik, adalah perancangan strategik maktab lah. Okey, dalam perancangan strategik maktab, kita dalam perancangan strategik maktab bahagian kurikulum, salah satu pendekatan yang kita laksanakan adalah satu lagi yang dinamakan sebagai intervensi. Okey, intervensi di mana-mana pelajar yang dikenal pasti lemah dalam sebarang peperiksaan ataupun ujian, guru akan melaksanakan intervensi kepada pelajar. Itu yang di peringkat guru lah untuk intervensi selepas satu ujian dan juga peperiksaan. Namun begitu, di dalam perancangan strategik juga kita ada maklumkan kita akan melaksanakan tuition tambahan. Tuition tambahan yang mana kita akan buat pada hari Sabtu. Ini pada waktu awal bila dalam keadaan bersemuka, ya. Sekarang ni kita tak boleh nak buat lah sebab tuition tu. Tapi dalam rancangan strategi kita, bila bersemuka, salah satunya kita akan buat tuition. Seperti tahun lepas pun kita ada buat yang melibatkan subjek kritikal. Kita kenal pasti berapa orang pelajar dan kita cuba dapatkan berapa orang guru daripada dalam, dan ada juga kita ambil guru-guru daripada luar untuk bantu pelajar-pelajar kita, dan kita melalui mufakat masa tu kita bayar untuk guru-guru pembinaan. Jadi salah satunya untuk pelajar-pelajar yang tak capai tu, dari segi peringkat guru kita buat intervensi, dan juga untuk program tambahan lagi kita buat untuk kelas tambahan lah. Cuma kelas tambahan ni kita tak dapat nak entertain semua subjek. Cuma kita melihat kepada subjek-subjek kritikal seperti AdMath, subjek fizik, kimia dan bio. Itu yang kita buat tahun lepas. Sebab selalunya pelajar yang kita kenal pasti yang tak capai pencapaian ni selalunya melibatkan subjek-subjek kritikal. Jadi di situlah kita melihat perlunya kelas-kelas tambahan. Namun begitu, ada lagi satu lagi pendekatan yang kita ambil untuk pelajar-pelajar ni, untuk kita sentiasa memantau mereka. Untuk tahun lepas, kita melaksanakan jemaah akademik maktab. Jemaah akademik maktab di mana pelajar-pelajar yang kita kenal pasti, kita akan panggil mereka untuk satu sidang jemaah akademik maktab untuk kita berbincang, bertanya apa masalah yang menyebabkan pencapaian mereka sedemikian rupa. Jadi
Daripada situ kita akan follow up pula selalunya yang mana yang kes-kes yang kita nampak agak kritikal, kita akan panggil parent. Kita akan panggil parent untuk berbincang bersama-sama. Namun begitu yang JAM yang saya sebutkan tadi tu berlaku masa waktu bersemuka. Cuma waktu PDPR sekarang ni kita mengalami sedikit masalah lah untuk melaksanakan JAM. Namun begitu kita juga ada berbincang dengan pihak pengurusan dalam meeting. Kemungkinan kita akan buat juga JAM secara atas talian. Cuma kali ni kita akan tengok mana-mana buat masa ni untuk PDPR, kita tak fokus lagi kepada pencapaian akademik sebab kita nak tengok mana-mana pelajar yang memang dia ada masalah tak terlibat langsung dengan PDPR. Yang tu kita akan cuba kena pasti daripada guru untuk laporan dan kita akan buat satu sesi JM atas talian. InsyaAllah tak salah saya kita akan cuba buat lah dalam minggu keempat ataupun minggu kelima. Kita akan cuba buat ini satu cara yang kita tak pernah buat lagi pun. Sebab selalunya kita buat bersemuka. Kalau atas talian ni kita pun belum buat lagi, belum cuba. Kita pun tak tahu sama ada pelajar tu boleh join sekali ke tak. Tapi kita akan cuba buat dulu dan kita akan tengok. Jadi untuk menjawab tu, itu sajalah yang mampu lagi kami lakukan adalah tadi saya sebut intervensi di peringkat guru dan satu lagi di peringkat mata kita akan buat program khas, kelas tambahan dan juga kita akan buat jemaah akademi mata lah untuk kita pantau pelajar ni. Okay, dan satu lagi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, pelajar ni kita bukan nak tunggu exam final baru kita tahu mereka ni bermasalah. Sebenarnya kita dah mula arahkan guru untuk setiap kali habis topik ataupun habis bab yang dia ajar, guru perlu buat ujian. Ini untuk yang bersemuka lah, bersemuka sebab masa kita punya dalam rancangan strategik tu, setiap guru perlu buat ujian untuk kita kenal pasti awal pelajar mana yang perlu intervensi awal. Okay, tapi disebabkan PDPR kita tak mampu nak buat ujian tersebut kerana kita nak habiskan silibus, tapi kita follow up dengan ujian topikal nanti. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Syam. Okay, saya rasa saya buka lagi sesi soal jawab ni kepada parent. Kalau parent nak bertanya, dipersilakan. Okey, kalau tak ada pertanyaan, saya nak buka satu soalan yang juga telah ditanya. Mungkin dia keluar topik sikit daripada PDPR. Dia tanya vaccination ataupun vaksinasi dah dibuka untuk pelajar-pelajar. Apakah perancangan dari pihak maktab, adakah perlu surat atau kementerian atau ikut giliran melalui MySejahtera? Saya rasa mungkin yang ni Tuan Mengetua nak jawab sikit berkenaan dengan vaksin ni. Tu bapa juga mungkin nak tahu juga kan. Sebab kementerian dah announce. Dari kementerian boleh clear suara saya? Clear. Boleh. Okey, Mengetua. Clear tak suara saya? Dia slow sikit tapi yang apa tu? Prof ni saya tak clear. Oh ya, berkenaan dengan vaksin nama Pengetua. Clear untuk boleh bagi respon sikit tak? Ya, sila. Clear. Dengar. Okey, salam ya. Boleh bagi respon tak? Pengetua, kami boleh dengar. Boleh bagi respon untuk saya bahawasanya boleh dengar ataupun tidak? Boleh dengar, bos. Boleh dengar. Boleh dengar. Teruskan. Kami boleh dengar. Hello? Tak. Mungkin ada masalah speaker, Tuan Mengetua. Cek tengok plug. Hello, saya Okey tak apa. Tuan Mengetua ada masalah teknikal sikit. Saya boleh dengar tak saya punya ni? Dengar. Hello? Dengar. Boleh dengar. Hello?
Kami boleh dengar. Boleh dengar tak saya punya suara? Boleh dengar. Boleh dengar, boleh dengar. Boleh Pasal saya rasa dengar. line saya tak berapa nak bagus sini ni. Bad network quality. Okey. Tak apa, kalau Tuan Ketua ada masalah teknikal, mungkin kita bawa kepada yang berikutnya. Ya, mungkin saya nak balik kepada Cikgu Syam sikit berkenaan dengan tugasan ni. Boleh Cikgu Syam ya? Cikgu Syam? Boleh. Boleh ya. Sebab nak tengok sekarang takut ada masalah mic pula. Okey, berkenaan dengan tugasan yang perlu di turn in dalam grup Telegram ataupun link yang diberikan. Bila guru dah semak macam mana dari segi pencapaian kemajuan pelajar, adakah diberikan secara online ataupun melalui WhatsApp ataupun sebagainya, yang dia tak hantar melalui Teams, tetapi dia hantar melalui link lain, link Telegram dan juga sebagainya. Taksiran yang dijalankan. Okey, maksudnya cara pelajar hantar tugasan kan? Tak salah saya kah? Ya. Kadang-kadang saya dapat ada yang dia buat on paper kan, and then dia hantar melalui WhatsApp. Jadi kita tak dapat dari segi macam penafsiran tu tersebut. Okey, baik. Seperti yang saya maklumkan tadi, semua guru dia wajib untuk memasukkan semua maklumat mengenai sesi PDPR di dalam Microsoft Teams. Okey. Namun begitu, ada pelajar kita yang dia mampu hantar melalui Microsoft Teams, tak ada masalah lah, memang dia boleh turn in dalam Microsoft Teams dan hasil kerja dia memang ada dalam Microsoft Teams. Namun begitu, ada juga pelajar yang dia mengalami masalah data untuk akses penghantaran melalui Microsoft Teams. Jadi dia mengambil beberapa tindakan seperti menghantar ke WhatsApp dan juga lain-lain caralah yang diberikan oleh guru mereka. Dan guru akan menyemak tugasan tersebut. Namun begitu, kita juga mengeluarkan arahan mana-mana pelajar yang hantar selain daripada tim, selepas guru semak, guru perlu masukkan markah tu dalam Microsoft Teams. Dia kena masukkan markah tu. Sebab dia punya rekod tu wujud dalam Microsoft Teams. Cuma masalah dia, pelajar tu tak boleh nak turn in melalui Microsoft Teams, dia turn in melalui WhatsApp misalnya. Okey, dia ditulis dalam kertas, ditangkap gambar, dia snap, dia hantar kepada cikgu melalui WhatsApp. Jadi cikgu pun semaklah melalui WhatsApp berapa markah. Katalah dapat 80. So 80 tu cikgu dia akan buka Microsoft Teams, dia akan isi dekat nama pelajar berkenaan, dia dapat markah 80. Cuma masalah dia dalam Teams, dalam Microsoft Teams tu tidak adalah hasil kerja pelajar tu sebab dia hantar melalui WhatsApp. Tapi kita minta guru rekodkan juga markah tu di Microsoft Teams supaya bila kita semak nanti, kalau kita tengok kalau tak ada hasil kerja tapi ada markah, kita dah faham dah. Pihak pengusaha dah faham. Maksudnya pelajar ni dia turn in melalui platform lain. Tapi cikgu dah semak dan masukkan markahnya di dalam Microsoft Teams. Jadi tak ada masalah kalau dia nak hantar mana-mana platform. Sebab kita dah aturkan prosedur tu supaya rekod tu boleh direkodkan di satu tempat supaya kita boleh akses tengok dan semuanya sekali lah boleh tengok. Itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Syam. Clear, mana kata semua maklumat-maklumat tak kira daripada media apa pun yang dihantar sebagai assignment, semuanya direkodkan di dalam Teams. Okey, ada satu soalan daripada parent berkenaan dengan homeroom. Ini berkenaan homeroom. So saya nak persilakan Ustaz Fahmi. Dia tanya kat sini, memang Ustaz cakap memang dah ada IGE kan, tapi ada juga inisiatif daripada parent, dia nak buat grup WhatsApp supaya ia menjadi medium untuk mengeratkan hubungan dengan parent dan juga guru homeroom. So sebab saya tak tahu pasal apa, tapi boleh tak kalau katakan secara amnya atas inisiatif parent tu, dia nak buat grup WhatsApp dia sendiri di dalam projek homeroom tersebut. Okay, terima kasih Prof.
Okey, baik. Berkenaan dengan soalan tersebut, sebab sebenarnya kita tak mewajibkan setiap guru homeroom untuk mewujudkan jaringan WhatsApp di antara ibu bapa. Namun begitu jika guru homeroom itu tak ada masalah untuk ibu bapa mewujudkan grup WhatsApp, terpulang pada masing-masing lah, pada saya. Ya, kita tak ada halangan berkenaan dengan perkara itu. Dan kita juga tidak mewajibkan. So jika dah orang kata penasihat homeroom itu sendiri tak ada masalah untuk adanya grup WhatsApp di kalangan ibu bapa dalam kalangan anak-anak homeroom dia. Okey, terima kasih. On je lah kan. Okey, sehubungan dengan soalan tu juga Ustaz Fahmi, kalau katakan waris tu dia nak tanya berkenaan dengan perkembangan akademik anak-anak dia secara detail, dibenarkan ataupun tidak Tuan Pengetua? Macam mana? Okey. Saya boleh masuk dah? Ya, masuk dah. Okey, tak apa. Okey, berkenaan dengan projek homeroom tadi, kalau katakan dah ada grup homeroom bagi spesifik ataupun bagi satu homeroom tertentu tu, jadi boleh tak macam waris tu bertanyakan detail berkenaan dengan anak-anak dia ataupun bagaimana dia nak membantu pihak maktab bagi menambah baiklah program dalam program homeroom tersebut. Boleh start Boleh, tak ada masalah. Asalkan macam saya kata tadi lah, atas kalau kata penasihat homeroom tu bersetuju, so on je lah kan. Dan tak ada halangan. Okey, terima kasih. Okey. Ya, untuk yang pengetua tadi adalah berkenaan dengan vaksin pengetua. Okey. Vaksin. Ya. Oh, vaksin Okey, vaksin terjawab lagi. Okey, vaksin dia sebenarnya untuk pengetahuan ibu bapa sekalian. Okey, vaksin tingkatan 5 tu insya-Allah akan dapat vaksin dulu. Kita telah menghantar bahagian Merdeka Menengah telah menghantar surat pada kita untuk mengesahkan nama-nama pelajar. Kita pun dah sahkan nama pelajar itu sebanyak 109 orang nama pelajar kita, dan kita telah hantar kepada bahagian Merdeka Menengah untuk tindakan lanjut dah. So dari segi perlu saya ingat ibu bapa juga memasukkan nama, mendaftarkan nama dekat Mejastra lah supaya lebih cepat sikit. Sebagai dependent. Itu saja. Ya. Apa saya? Okey, terima kasih Tuan Ketua. Okey, kita sekarang ya betul. Okey, terima kasih Tuan Ketua. Okey, saya mungkin satu soalan lagi daripada parent, kalau ada soalan daripada parent lagi. Sebelum saya nak conclude boleh bicara PDPR hari malam ni. Okey, kalau tak ada, concludekan boleh tak kalau saya nak conclude sekretariat Mahfid? Mahfid, boleh sekiranya ada lagi soalan diajukan, Profesor boleh teruskan memberi kesimpulan. Terima kasih dah dapat inlight daripada sekretariat. So alhamdulillah pada malam ni kita dengan jayanya dah selesai program berbicara PDPR dengan tajuk cabaran dan peranan ibu bapa menangani PDPR, dan saya rasa clear jugalah. So sebelum ni kita tak berapa pasti kan, ibu bapa tak berapa pasti bagaimana perjalanan PDPR, dan tak tahu apakah tanggungjawab bagi ibu bapa bagi menangani ataupun membantu dalam proses-proses pembelajaran dan juga pengajaran di rumah ini. Dan harapan pihak muafakat juga kalau boleh insya-Allah program-program berbicara ni kita boleh jalankan juga secara santai. Mana kata tak perlulah kita ada macam ni. Dan kalau ada keperluan, contoh nanti kemudian ada kemasukan insya-Allah pada bulan 9 yang perlu macam diklarify ataupun diberi maklumat, kita boleh buka program-program berbicara ataupun bicara santai untuk kita clear cut ataupun sampaikan maklumat-maklumat. Sebab maklumat kita boleh dapat dalam on paper, tapi kalau maklumat kita boleh secara bersemuka macam ni ataupun secara bersemuka secara maya, so lagi clear lah. So insyaAllah muafakat dengan bantuan BWP dan juga pihak pengurusan maktab dari masa ke semasa akan meneruskan usaha
bagi menjalankan berbicara online ni. Mungkin lepas ni sembang santai dan juga sebagainya. Dan ini sebagai titik tolak bagi kecemerlangan lah, bagi kecemerlangan semua, ya. Anak-anak, guru-guru dan secara amnya adalah untuk maktab dan juga sebagainya. So target macam maklumat yang saya bagi semasa SPM, kita nak dapatkan cemerlang, ya. So di bawah 2, ya. So insyaAllah grade purata GPM kita nak dapat 2, kurang daripada 2 bagi tahun ni. So tingkatan 5 insyaAllah boleh merealisasikanlah perkara ni. So dengan itu saya menyerahkan kembali sesi webinar berbicara PDPR ni kepada pihak sekretariat. Silakan. Hadirin yang dikasihi sekalian, dengan ini berakhirlah sudah majlis kita pada malam ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa untuk hadir pada malam ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih diucapkan kepada pihak pengurusan maktab dan pihak muafakat kerana sama-sama menjayakan program berbicara PDPR MRSM PDM Kulim. Terima kasih diucapkan kepada para ibu bapa kerana mengambil berat mengenai urusan persekolahan anak-anak sepanjang sesi PDPR berlangsung. Terima kasih juga diucapkan kepada guru-guru yang telah banyak bersusah payah mengendalikan sesi pembelajaran para pelajar. Hanya Allah SWT saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Pihak majlis juga memohon kemaafan kepada hadirin di atas kekurangan yang terdapat sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT dan sebaliknya itu datang dari kami insan biasa. Sebelum majlis bersurai, marilah kita sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih.